Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar? Alhamdulillah dapat bersiaran hari ini lagi. Okay, so saya lihat sikit sebab tadi ada a few things, termasuklah saya mendengar kan ada isu yang viral sekarang ni tentang Ustaz Abiyu tu semua. Jadi dengarlah tadi live, so tu yang lambat sikit, and then kita nak bagi tahu kadang-kadang sekarang ni kan fitnah tu di mana-mana. So kadang-kadang ada benda yang kita rasa kita buat bagus tapi mungkin orang lain boleh ketikaikan. So I think saya pun tak terkecuali sebab saya pun ada terlibat dalam beberapa NGO dan sebagainya. But I think bila kita nak buat benda ni, kita kena of the people, terus je. Okay, teruskan aja. So soal orang yang salah faham tu semua memang biasa sebab macam mana you nak puaskan hati semua orang kan, tak ada. Okay, so semalam I cerita tentang jenis-jenis hormon yang jenis-jenis hormon untuk wanita hamil. Okay, so ada banyak orang kata zat-zat kimia yang sedang bekerja untuk ibu hamil. Tak kisahlah ibu hamil untuk ibu yang dalam pantang dan sebagainya lah. Okay, so nak bagi tahu memang hormon tu memang best friend kepada wanita. So you memang tak boleh nak lari daripada dia sebab our brain works in such a way that keadaan tu berlaku bila keadaan apa saja keadaan terbaru yang berlaku kepada diri kita, so memberikan mesej kepada otak kita. Pada otak kita, dan kemudian mereka akan bekerja macam mechanical lah benda ni. Okay, right. So hari ni saya nak cerita tentang kalau hormon ni dia apa yang kita perlu lah, apa yang kita perlu dalam badan kita dan sebagainya, dan berkurang. So berkurang mungkin ada fungsi-fungsi yang tak boleh dilaksanakan ataupun terlalu berlebih, juga ada fungsi yang tak boleh dilaksanakan. So as a guide hari ni, so saya nak kongsi satu artikel tentang pemakanan yang boleh mempengaruhi kadar hormon estrogen, dan jika berlebihan ataupun berkurangan boleh menjejaskan fungsi-fungsi seseorang wanita lah. So saya kongsi sekejap. Alright, so sekejap saya tukar setting sekejap macam biasa. So saya tak buat nota sebab saya suka artikel ni, so saya akan kongsi dengan audience ya. Sekejap ya. Alright. Okay. Baik. Sebentar ya, saya kongsi. Sekarang cuaca agak panas, cuaca agak panas. Kemudian saya nak nasihatkan semua wanita minum air yang banyak. So cuaca akan sangat panas dan kering sehingga bulan September katanya. So untuk wanita jangan biarkan diri dalam kekeringan air, so sentiasa kena ambil air yang banyak. So artikel ni saya jumpa dari majalah PAMA. Ini adalah artikel yang bertajuk Dr. Hamid Arsyad kongsi 16 jenis makanan kurangkan hormon estrogen berlebihan, punca penyakit berkaitan peranakan wanita. So maksudnya mungkin pengeluaran hormon estrogen berlebihan tu akan menyebabkan penyakit-penyakit berkaitan peranakan wanita. Jadi Dr. Hamid Arsyad adalah seorang pakar perbidanan dan sakit puan yang tak perlu diperkenalkan lagi, dan beliau berkongsikan 16 jenis makanan yang boleh diambil untuk mengurangkan hormon estrogen yang berlebihan. So saya baca je lah. Right, sekejap ya, saya tengok. Betul. Right, sebenarnya dengan mengamalkan jenis-jenis makanan tertentu dapat membantu mengurangkan hormon estrogen berlebihan.
yang menjadi punca penyakit wanita berkaitan peranakan. Okey, semua wanita berisiko mendapat penyakit berkaitan peranakan, maka mencegah lebih awal adalah lebih baik. Okey, Datuk Dr. Hamid Arsyad, pakar perbidanan dan sakit puan yang terkenal dan berpengalaman luas selama 30 tahun dalam bidang berkaitan penyakit wanita, berkongsi cara mudah untuk para wanita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit berikut. Okay, so ini adalah melalui pengalaman beliau, melalui pengetahuan beliau dan pengajian beliau. Okay, right. So punca sebenar ya bagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan peranakan wanita seperti ketumbuhan fibroid, adenomyosis dalam rahim, endometriosis, ovarian cyst, kanser rahim, kanser payudara tidaklah diketahui. Okay, so ini adalah image fibroid. Fibroid itu ialah ketumbuhan di dalam peranakan wanita lah. Okay, so bakal memainkan sedikit peranan, tapi punca sekitaran seperti kelemahan imuniti, toksin dan hormon estrogen yang berlebihan dalam tubuh badan wanita serta ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron lebih berperanan dalam ketumbuhan tersebut. Okay, so dalam keadaan biasa hormon estrogen adalah sangat penting bagi fungsi-fungsi kitaran haid, kesuburan, kehamilan, sifat-sifat kewanitaan, kecantikan, fungsi-fungsi seks, bentuk badan dan lain-lain. So tindakan estrogen terhadap tisu-tisu biasanya diseimbangkan oleh hormon kedua wanita iaitu hormon progesteron yang hanya dikeluarkan jika wanita mengalami penetasan telur ataupun ovulasi. Banyak situasi yang menyebabkan wanita tidak mengalami penetasan telur atau ovulasi. Okay, so kekurangan hormon progesteron boleh menyebabkan hormon estrogen bertindak sewenang-wenang. Ni best friend lah dua orang ni. So mereka sepatutnya saling menyeimbang. Okay, so kurang yang satu ni, yang lain tu dia lebih-lebih sikit. Okay, beberapa situasi yang menyebabkan hormon estrogen meningkat ialah kegemukan atau obesity. So lemak-lemak yang berlebihan boleh menggalakkan pembentukan estrogen serta pengurangan progesteron. So technically benda ni kena seimbang. Okay, hormon tu. Okay. So ni adalah image fibroid yang besar. So bila kita cakap pasal image ni, image fibroid ni, okay, kadang-kadang kita tengok macam perasaan macam perut kita mungkin buncit sikit, tapi kita ingat buncit mungkin gemuk ke apa, rupanya memang ada ketumbuhan dalam perut tu ya. Okay. Selain daripada kilang telur, sumber lain bagi estrogen ialah kilang adrenal yang terletak di atas buah pinggang. Wanita yang mengalami masalah pembengkakan ovary seperti polycystic ovary syndrome, PCOS, okay, juga sering mengalami masalah hormon estrogen yang berlebihan dan kekurangan hormon progesteron. Oleh itu, Dr. Hamid mencadangkan beberapa langkah untuk mengawal tindakan atau pengaruh estrogen agar ketumbuhan yang dinyatakan di atas dapat dikurangkan. So estrogen dibentuk dari kolesterol melalui rangkaian tindakan biokimia dan enzim aromatis yang diperlukan. Okay, so ni langkah-langkah dia. Okay, so ini yang saya nak kongsi. So ni memang dia punya notes lah. Okay. So yang pertama ialah kekalkan berat badan ke tahap yang sesuai mengikut kiraan BMI kerana kegemukan boleh menggalakkan penghasilan estrogen yang berlebihan. Okay. Kedua ialah lakukan senaman kerana senaman mempunyai pelbagai faedah, di antaranya dapat menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteron. Okay. Ketiga ialah mengawal stres. Okay. Selain boleh meningkatkan hormon kortisol atau steroid, stres juga boleh mempengaruhi dan boleh mempunyai pelbagai pengaruh yang boleh mengancam kesihatan wanita. Ia juga meningkatkan tahap estrogen. Oleh itu, ambillah langkah-langkah mengawal stres. Okey, ni seperti membaca Al-Quran, solat, berzikir, berselawat, bersenam selama 30 minit sehari, yoga, dan yang paling mudah adalah melakukan deep breathing exercise. Okay. Deep breathing exercise ni boleh dilakukan di mana-mana setiap 1 atau 2 jam. Ini dapat menenangkan fikiran sekaligus dapat mengimbangkan hormon estrogen dan progesteron. So dalam childbirth education punya syllabus pun ada cakap pasal deep breathing exercise ni. So kadang-kadang kita terlupa nak ambil nafas yang penuh. Kita ambil macam shallow je, okay? Right, so memang memang pernafasan yang penuh tu boleh membantu, okay? Right.
Okay, dan pengambilan makanan yang berkhasiat. So ini adalah antara nota-nota Dr. Hamid Arsyad yang saya rasa kita boleh beri perhatian yang sangat penting untuk kita mengimbangi pengeluaran hormon dalam tubuh badan kita. Okay. So first ialah buah delima. Okay, pengambilan buah delima atau mengamalkan jus delima setiap hari akan memberi pelbagai faedah kesihatan. Antaranya ialah mengawal tekanan darah, mengurangkan arteriosklerosis dan juga boleh mencegah atau mengurangkan risiko sakit jantung. Seterusnya ia juga bertindak sebagai anti-estrogen dengan mengawal enzim yang digelar aromatase enzim yang biasanya menggalakkan peningkatan estrogen. Okay, so first one kita makan buah delima. Okay. Kemudian sayur-sayuran. Okay, ni gambar sayur. Ada yang tak makan sayur ke? Right. So sayur-sayuran seperti brokoli, kobis, bunga kobis, sawi dan bayam mempunyai kandungan klorofil yang bertindak mengawal penghasilan hormon estrogen. Ia juga mengandungi sterol yang memang bertindak mengawal pembentukan estrogen. Sebab tu orang kata makan sayur banyak kan. Okay, so dia boleh mengawal penghasilan hormon estrogen. Kemudian minyak zaitun atau extra virgin olive oil. Minyak zaitun ini jika diamalkan setiap hari boleh mengawal tahap estrogen dalam tubuh wanita melalui satu kandungannya yang digelar luteopin yang juga mengawal atau menindas tindakan enzim aromatase, enzim yang bertanggungjawab dalam penghasilan estrogen di mana sekaligus mengawal penghasilan hormon estrogen yang berlebihan. So ambil minyak zaitun. Okay. Kemudian cendawan. Okay. Cendawan yang dikatakan boleh mencegah enzim aromatase ialah cendawan butang atau cendawan shiitake yang bukan sahaja mencegah penghasilan estrogen, ia juga boleh mengawal kanser. Okay. So next ialah biji anggur. Okay. Biji anggur mengandungi pelbagai bahan resveratrol dan lain-lain polyphenol yang banyak mempengaruhi kesihatan manusia, antaranya ialah mencegah penyakit jantung dan angin ahmar. Ia juga bertindak mengurangkan hormon estrogen dalam badan wanita. Okay, so biji anggur. Kemudian chia seed. Okay, I'm sure sekarang kat mana-mana rumah semua ada chia seed ya. Chia seed merupakan bahan yang berguna untuk mengurangkan tahap estrogen dalam tubuh badan wanita, begitu juga dengan flaxseed. Okay, chia seed mengandungi omega 3 yang tinggi di samping vitamin-vitamin lain juga yang mempunyai faedah dalam kesihatan wanita. Okay, then oats. Oats adalah makanan yang sering diambil pada waktu sarapan. Ia juga diketahui mengandungi bahan steroidal saponins untuk mencegah tindakan enzim aromatase yang seterusnya menggalakkan penghasilan estrogen. Okay, oats. Okay, next ialah buah-buahan citrus. So kita tengok sini meriah kan. Ada lemon, orange, grapefruit, okay, lime. Right, so buah-buahan citrus seperti lemon, limau kastri, limau bali, limau nipis di samping mengandungi vitamin C dan antioksidan, ia juga mengandungi unsur anti-estrogen. Minum air limau kastri 2 biji, sebiji limau nipis atau sebiji lemon dipelah jus ke dalam segelas air suam dan dicampur 1 sudu madu. So amalkan setiap hari. Okay, so ambil air limau kastri atau limau nipis, ya. Kalau limau kastri tu 2 biji, kalau limau nipis tu sebiji. Kalau lemon tu pun sebiji, perah dalam segelas air suam dan dicampur dengan 1 sudu madu. So amalkan. Kerana ia mengandungi unsur-unsur anti-estrogen. Okay. Right, next is bawang-bawang. Okay, bukan bawang-bawang yang membawang ya. So bawang banyak digunakan sebagai rencah dalam makanan kita, di samping mengandungi bahan-bahan yang mengandungi antioksidan, ia juga boleh mencegah serangan sakit jantung. Ia juga mengandungi bahan dipanggil quercetin, sejenis flavonoids yang mengurangkan tahap estrogen dalam badan. Okay. Next, kunyit. Okay. Kunyit mengandungi banyak khasiat kesihatan, antaranya dapat mengurangkan hormon estrogen dalam badan wanita. Okey, mengamalkan kunyit ataupun perahan air kunyit 2 ke 3 kali seminggu dikatakan baik untuk mengimbangkan hormon estrogen dan progesteron. Okey, itu yang kadang-kadang ada orang ada wanita bagi saya dia ambil jus kunyit kan. Right. So algae, spirulina atau chlorella. Algae diketahui ada kesan mengawal pembentukan estrogen dalam badan. Algae boleh diamalkan untuk mengimbangkan hormon wanita. Okay.
Right, makanan fermented ataupun diperam, okay, ataupun melalui proses penapaian. Okay, makanan fermented seperti tempe, yogurt, kimchi diketahui mempunyai pelbagai faedah dan juga berbilion bakteria baik untuk badan dan mengawal bakteria yang berbahaya untuk usus kita. Dan ia juga mempunyai kesan anti-estrogen. Okay, seperti tempe, yogurt dan kimchi. Right. Minyak kelapa darah juga diketahui mempunyai kesan anti-estrogen. Bawang putih mempunyai pelbagai kesan untuk mengawal peredaran darah dan mengurangkan risiko sakit jantung dan angin ahmar. Ia juga mempunyai kesan anti-estrogen. Okay, banyak makanan yang mengandungi kata kesan anti-estrogen. Bagus. Okay. So daun kucai. Daun kucai juga mempunyai bahan-bahan yang bertindak sebagai anti-estrogen. Berries, saya pun pernah sentuh pasal berries, blackberries, blackcurrant, mulberry, raspberry, strawberries, banyak blueberries, okay. So berries mengandungi bahan antioksidan dan juga flavonoids yang banyak faedahnya terhadap kesihatan tubuh badan wanita dan bertindak sebagai anti-estrogen juga. Okay, so ambil langkah untuk mengimbangkan hormon serta mengurangkan tahap estrogen dalam tubuh badan wanita agar penyakit-penyakit seperti fibroid, adenomyosis dalam rahim, endometriosis, ovarian cyst, kanser rahim, kanser payudara, kanser cervix itu semua dapat dikawal di samping mengambil langkah-langkah lain untuk mengawal penyakit-penyakit tersebut. Okay, so artikel ni boleh dibaca di laman web majalah Pharma dan disediakan oleh Dr. Hamid Arshad. Okay, so ada banyak. I stop sharing. Okay, right. So itu dia. Jadi nak bagi tahu untuk mengimbangkan zat-zat chemical yang terrembes dalam badan kita, they should work harmoniously. So a lot of things pun memang it's a new discovery for me. So kita kena tahu yang mereka bekerja dengan sempurna apabila pengeluaran itu seimbang. Tapi jika ada satu yang terlebih dan satu yang terkurang, maka yang terlebih itu akan invade yang terkurang dan sebagainya, berlakulah ketidakseimbangan dan boleh jadi menyebabkan penyakit-penyakit berkaitan dengan peranakan wanita. Okay, right. So itu saja yang saya nak sampaikan. Okay, thank you so much Puan Syida and Safian. Hi Puan. Right, so I think itu saja for today. So hari ini kita tahu tentang makanan yang baik untuk mengimbangkan pengeluaran hormon estrogen atau untuk mengawal supaya hormon ini tidak tidak dihasilkan secara berlebihan dan seterusnya mengakibatkan ketidakseimbangan. Okay, so saya nak kongsi tentang a little bit about di Kantar Plus kita ada melancarkan food delivery, okay, service food delivery. Okay. Alright. Okay, khidmat penghantaran masakan berpantang dan masakan berpantang ini dihantar setiap hari. Cumanya untuk sekarang kami fokus kepada Lembah Kelang. Okay, so apa yang berlaku ialah ia bukan sekadar makanan berpantang. So bila kita kata makanan berpantang tu mungkin makanan yang sihat, tetapi makanan ini disediakan daripada bahan-bahan masakan yang premium dan juga kaedah masakan yang betul. Itu yang penting. Okay, so selalu orang ingat diet orang Melayu ni deep fried, sambal, masak lemak and all that, tapi sebenarnya makanan berpantang cara orang Melayu ni dia rebus, dia banyak panggang, dia banyak grill, okay. So semua tu memang tak menggunakan minyak langsung sepatutnya. Okay, so kita sediakan makanan berpantang ni, so guna dia macam ni. So untuk ibu yang baru selepas melahirkan, okay, so mungkin mereka perlukan lebih banyak masa untuk berehat dan juga menumpukan perhatian kepada bayi. So apa salahnya kalau urusan-urusan tentang pemakanan ni telah dikira sebagai tempahan dan tempahan itu tiap-tiap hari sampai, jadi dia dah tak payah tengok bahagian ni. Okay, alright, so itu untuk perkhidmatan.
makanan berpantang. Alright. Kemudian saya dah tengok banyak dah sekarang, ramai ibu hamil dan menyusu anak kini boleh mengemas kini status di My Sejahtera tu untuk sesi vaksin. So kalau kita update sebagai hamil atau menyusu, mungkin kita akan dapat vaksin yang sesuai. Okay, so vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan ibu menyusu dan boleh dapat special lane macam tu lah lebih kurang. Okay, right. So itu untuk vaksin, dan akhir sekali adalah untuk download e-book percuma Pantang Plus, di website pantangplus.com, dan e-book percuma ini bertajuk Panduan Pemakanan Semasa Hamil. So kita terbitkan e-book ni untuk dimuat turun secara percuma saja, kerana kita nak berkongsi bahawa semasa ibu sedang hamil dia memerlukan nutrisi yang secukupnya untuk kesihatan ibu dan juga bayi. Jadi buangkan buangkan mitos makan untuk 2 orang, kan, boleh makan apa saja dan sebagainya, dan gantikan dengan sesuatu amalan pemakanan yang lebih sihat. Okay, so insyaAllah mudah-mudahan semua urusan dipermudahkan. So I think that's all from me for today. Thank you so much for listening and watching, dan jangan lupa kongsi jika tajuk hari ini sesuai untuk mereka yang sedang mencari topik-topik berkaitan dengan hormon. Sebab bila wanita tu sedang hamil ataupun lepas bersalin, sedang menyusu, so banyak hormon-hormon yang sepatutnya mereka bekerjasama secara rapat. Tetapi bila berlaku ketidakseimbangan, so kemungkinan akan menjejaskan tahap kesihatan wanita itu sendiri. So I think that's all from me for today. Thank you so much. So insyaAllah kita jumpa lagi. Take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.